Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So sekarang ni kita nak buat full adder 2 bit. Tadi kita dah berjaya buat full adder 1 bit. So kalau full adder 1 bit ni dia hanya boleh tambah 1 tambah 0 kan. Kemudian 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 1. Itu je lah yang kita boleh buat. So apa yang seterusnya ni kita nak buat full adder 2 bit. Apa maksud full adder 2 bit? Full adder 2 bit maksudnya dia boleh tambah nilai 2 bit lah. Maksudnya 00 tambah 00, 00 tambah 01 dan seterusnya. Okey. Dalam matematik asas, kalau kita buat penambahan binary, dia akan jadi begini. Okey, contohnya kalau kita tambah okey. Kalau kita tambah 1 tambah dengan, contoh saya bagi sini adalah 1 0 atau dan sebagainya lah, dan sebagainya. Okey. So bila kita tambah macam ni, 1 tambah 0 dia akan dapat 1. Actually dia akan dapat berapa? 0 1. Di mana 1 ini adalah sum di bawah ni. 0 ini pula dia akan linkkan ke atas. Linkkan ke sini di mana ni 0. Okey. So bila dia buat penambahan itu, kemudian 0 tambah 1 tambah 1, dia akan jadi kat sini adalah 1 0. Di mana 0 ini dia akan duduk di sum, dan 1 ini dia akan masuk ke dalam carry out. Okey. Ataupun kalau kita nak lebih jelas lagi, kalau kita tambah contohnya 1 0. Okey, contohnya 0 1 macam ni. Jadi bila kita buat penambahan macam ni, 1 tambah 1 hasil dia akan dapat 1 0. 0 ini, yang 0 ini, okey, 0 ini dia akan jadi sum. Dia akan masuk ke sum dekat sini. Okey, 0. Yang ini pula, yang ini 1 ini dia akan carry. Carry dia akan pergi sambung kepada carry in dekat yang atas sini. Okey, jadi bila dia akan sambung ke carry in. Okey, yang ini adalah satu full adder. Okey, yang ini pula adalah satu lagi full adder single bit. Jadi kalau kita nampak kat sini, kalau kita tengok kat sini, full adder yang pertama ni, C out dia akan disambungkan dengan C in pada full adder yang kedua. So itu adalah bagaimana kita nak buat design untuk full adder. Jadi okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah design full adder 2 bits. Okey, di mana setiap daripada input A dan input B ni, input A dan input B ni adalah 2 bit. Maksudnya in A dia ada A0 dan A1, input B pun dia ada input B0 dan B1. Okey, ini adalah full adder yang pertama, ini adalah full adder yang kedua. Ini adalah full adder 1 bit 1 bit. Okey, di mana kalau kita tengok kat sini, A0 akan tambah B0, A0 akan tambah dengan B0, sama dengan yang saya tunjuk kat sini tadi. Okey, sama juga dengan yang macam saya tunjuk, sama juga dengan macam saya tunjuk, sama juga dengan yang saya tunjuk yang tadi tu. Okey, dalam contoh dekat sini tadi. Okey, yang ini ni adalah first full adder, yang ini second full adder, di mana C out dari sini akan disambungkan kepada C in yang kedua. Okey, di mana C out dari sini dia akan sambung kepada C in yang full adder yang kedua. Okey, jadi C in kat sini of course dia akan value dia kita akan set kepada value kosong lah, because kat sini dia tak boleh jadi satu ataupun ni, sebab first first tambah dia mesti kosong lah kat sini. So C out sini dia akan carry kepada C out yang sebenar. Okey, C out sini akan masuk untuk ke C in yang kedua. So yang ini sum ni dia akan jadi 2 bit kat sini. Sum 2 bit dia sama dengan C out kosong. Okey, bagaimana kita nak buat dia? So macam biasa, alright, macam biasa kita perlu
add new folder. So sekarang kita nak buat full adder 2 bit. Okay, so make sure apa nama ni, type dia adalah Verilog. Okay, full adder 2 bit. So modul nama dia adalah adder 2 bit. Okay, dia punya input dia punya kaki dia, kalau kita tengok kat sini, in A, in B, C in. Okay, dan juga sum dengan C out. So sama juga in A, in B, C in. Okay, kemudian sum dan C out. Okay, alright, so kita buat declaration input. Yang ini ada sedikit berbeza. Kalau kita tengok dekat sini, okay, untuk kita nak buat declaration ni, kita kena pakai multiple input. Okay, kalau kita tengok sini 10 ini adalah representing dia ada in A kosong dan in A 1. In B ni dia ada in B kosong dan in B 1. Okay, jadi kat sini kita kena masuk multiple input. Macam ni kita nak letak multiple input? Senang saja. So kita pakai besi, apa nama ni, bracket, apa nama yang bracket yang macam tu. Okey, macam ini 1 kosong. Maksud dia kat sini, kalau dah ada macam ni, maksud dia multiple input. Okey, bila buat macam ni dia adalah multiple input dan dia ada bit kosong dan bit 1. Jadi kita masukkan in A dan in B. Jadi secara ininya, bila kita buat macam ni, maksudnya in A ni ada A kosong, in A kosong ada in A 1. B pun sama, in B kosong dan in B 1. Kemudian kita declare input biasa, sebab untuk C in dia pakai satu sahaja. Dia pakai single input. So kita buat macam biasalah, input, single input. Okey, ini tak kisah, awak juga boleh tulis kat bawah boleh, kat tepi pun boleh, ikutlah, tak kisah macam mana. Sama juga dengan output. Untuk sum, okey, sum kita ada multiple input untuk sum. So dia punya ni adalah sum. Okey, dia juga ada output untuk single output. Single output adalah C out. Okey, so habis declaration untuk itu. Sekarang ni macam mana kita nak masukkan dekat dalam body dia. So kita panggil dia, kalau kat sini saya gunakan M1 dan M2, saya akan panggil full adder 1 bit tadi. Full adder 1 bit tadi ni saya akan panggil dia sebanyak 2 kali. Okey, untuk nak buat 2 bit, so saya panggil full adder 1 bit tadi sebanyak 2 kali. So full adder 1 bit. Okey, nama yang first adalah M1. Kemudian kita buat penyambungan kaki dia. Okey, untuk full adder 1 bit, kalau tak ingat, awak boleh buka balik full adder 1 bit, awak tengok dia in A, in B, C in, sum, C out. Okey, so sekarang ni untuk M1 ni kita nak sambung macam mana? Untuk M1 ni, okey, ini sambung kaki biasa, C out saja, sum kosong. Okey, C out akan sambung ke C in. Okey, so kita akan sambung yang ini dengan in A. Okey, kalau kita nak guna tadi in A berapa? So kita kena buat same bracket tadi tu kosong, macam tu. Okey, sorry, koma. Kemudian in B, yang ini juga in B kosong, sebab kita nak guna yang bit kosong. Okey, kemudian C in masuk kat C in. Okey, kaki C in masuk kat kaki C in. Sama, sum tadi kita masuk ke sum kosong. Okey, lepas tu untuk C out, kalau kita tengok daripada diagram tadi, daripada diagram yang kita tengok, C out ni dia sambung ke C in yang kedua. Jadi dekat sini dia sambung pakai wire. Wire apa yang kita nak guna? So saya letakkan nama untuk satu wire tu. Okey, wire apa yang kita nak guna? Wire dia, kita akan guna wire, saya pakai W1 untuk wire tadi. C in yang, C out yang sambung ke C in tu saya pakai W1. So kita kena buat declaration on wire W1. Okey,
kemudian dekat sini cout tadi tu kita sambungkan kepada W1 macam itu. Okay. Kemudian untuk full adder yang kedua, kita panggil lagi satu full adder 1 bit yang tadi, tapi kali ini kita namakan dia untuk modul 2. Okey, yang ini kita sambungkan dengan in A yang bit yang pertama, ataupun bit 0 bit 1 lah, bit 1. So in B bit 1. Okey, kemudian si in tadi kita tengok kalau si in tadi kita nampak dia sambungkan si in tu kepada yang si out tadi tu, sambungkan ke si in menggunakan wire W1. So si in ni sambung kepada wire W1. So itu kita sambung kepada W1. And then si out dia keluar terus ke si out situ untuk yang kedua. So yang ini kita pakai si out, si huruf besar kan saya buat. Okey, macam tu. So habis. Untuk kita nak buat okey, si out kosong, kemudian jangan lupa tutup dengan record, kemudian habis lah. Okey, so habis. Kita pun save. Alright, bila save kita compile, tengok ada salah ke tak ada salah ke. Okey, compile. Oh, dia cakap ada salah satu. Okey. Oh, big. Oh, error 1 error. Okey, kita tengok kat mana dia punya error. Error dia dekat near syntax error unexpected. Kat mana ni? Line nombor 1 lagi dah error. Okey. Apa line nombor 1 yang dah error? Okey, saya lupa nak masukkan. Okey, ataupun 2 bit. Asal jadi macam ni. Mungkin tadi saya tersilap apa kot. Okey. So save balik semula. Kemudian compile out of date. Okey. So tak ada problem. So boleh tengok kat library. Sekarang ni dah ada full adder 2 bit. Okey. Bila dah siap yang itu, baru kita run. Kita nak run lah, kita nak buat, kita kena buat test bench. Test bench full adder 2 bit. Okey. So sekarang bila kita nak buat test bench full adder 2 bit, kita pun buat lah. Dia punya Verilog. Ini nama dia full adder 2 bit underscore TB. Saya buat test bench macam tu lah nama dia. Okey. Okey, lepas tu di sini kalau kau tengok kat sini, register A, register B, ini adalah multiple input. Register C adalah input satu single input. Kemudian sum adalah multiple input, carry out adalah single input. Sama juga. Okey. Jadi sekarang ni kita buatlah test bench dia. So modul full adder 2 bit underscore TB. Okey, kemudian dia tak ada macam biasa, dia memang tak ada pun. Apa nama ni, pin out. So register juga sama, kita declare untuk multiple input sebagai 1 kosong. Tadi ada register apa? Register A, register B, itu 2. Dan satu lagi register yang single input adalah register C. Okay. Wire juga ada yang tadi wire juga ada yang multiple input, which is wire sum tadi. Dan untuk wire cout tak ada cout hanya single input sahaja. Okey. So lepas pada tu, bila kita nak guna tu macam biasa kita pakai initial. Okey. Kemudian begin and alright. So untuk yang ini saya nak guna for. Okey, saya guna for. Kemudian kalau kita nak guna for macam biasalah, kita kena declare integer D. Okey, so saya guna D sebagai dia punya data. D sama dengan 0. Alright, kemudian D
lebih kecil daripada yang ini kena hati-hati. Sebab sekarang ni kita kena tengok kita kena tengok register yang kita guna sekarang ni adalah, saya letak kat bawah lah supaya awak senang nampak sikit. Okey. Register yang kita guna sekarang ni adalah, awak kena tengok balik berapa bit yang ada sekarang ni. Okey, untuk A 2 bit, untuk B 2 bit dan 4. Yang ini pula C berapa? C ada 1 bit. Jadi sekarang ni ataupun C ni kita keluarkan daripada nilai ni. Okey, kita keluarkan daripada nilai ni because of register C tadi ni. Register C ni kita adalah nilai kosong saja kan. Okey, jadi sebelum kalau ada apa-apa, so kita letak dulu sebelum kita start for tu, kita letak register C is equals to 0. Okey. Kemudian for D, tadi ada ni 2 bit, ni 2 bit. Jadi 2 bit 2 bit jadi 4 bit. Okey, 4 bit. Kalau 4 bit 204 adalah 16. So dia mestilah kurang daripada D, kurang daripada 16. Okey. Kemudian D sama dengan D tambah 1. Okey. So kita pun start dengan apa ya? Dengan begin. Alright. So and begin. Okey, dalam ni kita nak tulis apa? Kita nak kena buat iteration tadi. Okey, kita nak kena buat dia punya itulah. Dalam register mungkin kita kena masuk register B. Sorry, B rusak. Comma register A. Okey. Kemudian tutup bracket sama dengan D. Jadi apa yang dia akan buat sekarang ni adalah B ni dia pegang 2 bit, A dia pegang 2 bit. So dia first kali dia akan jadi 00 untuk B, 00 untuk A. Yang kedua dia akan jadi 00 untuk B, 01 untuk A. Itu dia buat. Dia akan buat benda tu sehinggalah 16 kali. Jadi setiap daripada dia nak presenting 00 tu, kita nak ada selang masa dia sebanyak 10 pico. Jadi kita letak hashtag 10 ni. Okay, so dah habis lah. And then tapi register C akan maintain kosong Okey, sebab dia tak ada apa perubahan. Dia akan maintain je kosong. Walaupun for ni tak jalan, dia akan maintain kosong. Okey, kemudian kita sambungkanlah tadi dengan first adder tadi. Okey. So dengan full adder 2 bit tadi kita sambung balik. In A sambungkan kepada register A, in B sambungkan C, register C macam tu. Okey, jadi sekarang ni kita panggil balik tadi full adder 2 bits tadi. Okey, nama untuk yang ni saya gunakan test bench. Test module. Okey, kemudian yang pertama tadi kita sambung kepada in A kan. In A sambung kepada register A. So register A yang pertama tadi tu. Okey, kemudian sambungkan pada register B yang kedua, kaki kedua. Okey, C in dia sambungkan kepada register C. Register C. Okey. Sum kita sambungkan kepada wire sum. C out kita sambungkan kepada wire C out. Okey. So habis. Save. And then kita pun buat compile out of date. Okey, tak ada problem apa-apa. Buka kat library, tengok 2 bit yang test bench. Kemudian kita run dia punya kita tengok dia punya output dia keluar apa Okey, kita ambil register A, register B, register C, sum dan okey, add to wave. Okey, tadi kita dah tengok dia punya tu adalah 160 lebih kurang 116 kali. So 160 lah kali 10. Setiap tu adalah 10 picosecond kali 10, so 160. So kita run, first run kita run 160. Okey, so kita run 160. So kita tengok dia punya output. Okey, kalau kita tengok output dia kat sini, dia ada nilai Z ini. So apa yang disebabkan oleh nilai apa yang dia jadi Z tu. Okey,
So ini berkemungkinan kita punya penyambungan kita tadi ada yang tak kena. Okey. So sekarang kita buat dia punya troubleshooting balik. Kita end modul dan kita tengok dia punya full adder 2-bit tadi. Okey, full adder 2-bit, cout. Ini apa? Cout kosong. Okey, so dia tak jumpa cout kosong ni apa sebenarnya. So ini ada kesilapan dekat sini ya. Okey, jadi sebenarnya dia macam gini je, cout. Okey, so kita kita save, then kita compile balik semula. Okey, saya jumpa kat sini lah. Tadi kita ada problem kat sini, kita buat cout kosong, sedangkan kita declare kat atas sini adalah cout. Jadi edit yang kat sini dia tak jumpa cout kosong tu kat mana. So itu masalah dia tadi. Okey, bila kita panggil dekat test bench, kita sambung ke cout kan. Jadi cout dia tak boleh jumpa dia punya cout tu macam mana. So okey, so kemudian kita try run sekali lagi. Nampak macam ada problem juga dekat sini ya. Kejap ya, saya tengok balik. Kita tengok balik 2-bit tadi, apa masalah dia. Okey, sini sum. Okey, sini sebenarnya sum. Okey, ini tak cukup 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Sepatutnya sini kena sambungkan dengan sum. Okey, sebelum tu kalau komputer tu agak okey tak apalah. Kalau tak okey, end simulation dulu, baru kita buat editing. Kalau kita tengah run tu takut PC tu dia berat, nanti dia akan jadi hang lah dan sebagainya. Okey, so ini sebenarnya sum 1. Okey, kemudian baru cout. Okey, baru betul kan. Dia in 1, 2, 3 adalah in. Okey, sum 1 cout. Okey, so bila dah macam tu, again kita perlu compile. Okey, kita compile all. So bila compile all semua tak ada problem, kemudian kita ke library dan kita run dia punya simulation. Okey, ini barulah nampak macam ada sinar sikit, ada nampak nak betul sikit kan. Okey, so macam biasa kita add wave. Alright, so bila kita add wave, kita agak sikit macam tadi. Okey, dah ada 160, kemudian kita run. Okey, so bila kita dah run, kita tengok dekat dia punya output dia. Okey, ini dah output. Saya harap awak boleh nampak Okey, kalau kita tengok macam mana kita nak baca ni. Ni adalah tambahan 2 bit. 00 tambah 00 hasil dia. Ni maintain ya. C ni akan maintain. So saya letak kat atas lah C ni ya. Saya tarik tak ada atas, saya tak ubah. So kita tengok kat sini je. 00 tambah 00, sum dia akan jadi 00, cout dia juga akan jadi 00. Kalau dekat sini 00 tambah 01, okey, 01 tambah 00 akan jadi 01. Okey, kita tengok output kat mana. Contohnya kat sini, okey. Kalau kat sini pula kita nampak 01 tambah 01, 1 tambah 1 jadi 10, 01 naik ke atas, so dia akan jadi 10 output dia. So cout dia akan jadi 0. Okey. Kalau di sini contohnya sini 10 tambah 01. Okey, 10 tambah 01. Sama juga 0 ni akan jadi 1, sini 10 akan jadi 11. Cout masih belum ada. Okey. Okey, kalau kita tambah kat sini pula, kalau kita tengok kat sini 11 tambah akan jadi 0, 1 di tangan, 1 tambah 1 akan jadi 10. So 00 dekat sum, 1 dekat cout. So nampak dia punya. Kita check lah satu-satu. Kita check lah satu-satu betul ke tak kita punya input 2 bit tu. Okey, sampai kat sini. Ya, sampai sini dan kemudian last kali sekat sini. Okey, sampai sini kita tengok ada dia punya input dia. Okey, last kali kita tengok sini 11 tambah 11. Ini last lah. Okey, 11 tambah 11. 11 tambah 11 kosong. Dia 1 di tangan, 11 tambah 3 11. Jadi hasil dia adalah sebenarnya 1 untuk cout, 110. Itulah dia punya jawapan dia. Jadi kita betul lah. So ini adalah untuk bagaimana cara untuk kita nak buat 2 bits kan. Ini adalah 2 bits. Kalau nak buat 4 bit daripada single bit ni, ada 2 cara. Satu, awak boleh daripada sini M1, M2 tambah lagi M3, tambah lagi M4,
So dekat sini dia akan ada penambahan lagi lah, lagi 2 ni dia akan tambah lagi M1, M2, M3, M4 pun boleh. Ataupun awak ambil yang 2 bits tadi tu, awak ambil yang dah siap tadi 2 bits, awak gandakan lagi, dah 2 bit tu ada tu, awak gandakan lagi kepada ambil 2 kali 2 bit, jadi 2 bit 2 bit jadi 4 bit. Okey, si out yang dekat ujung yang 2 bit tu sambung kepada si in yang bit yang ketiga. Begitu. Jadi dia ada 2 kaedah. Satu, kalau kaedah kita guna single bit, kita place je lah banyak-banyak sini. So kalau nak buat 4 bit, 4 si first bit ni. Kalau nak buat 8 bit, 8 first bit. Okey, kalau kata kita nak buat yang jenis gandaan pun boleh. Awak dah ada 2 bit sekarang ni. Awak dah ada 2 bit, awak nak buat 4 bit contohnya. So awak kena tambah lagi 2 bit lagi. Awak ambil 2 bit. Yang pertama full adder 2 bit. Yang ni full adder 2 bit, tambah lagi dengan 2 full adder 2 bit, and then buat penyambungan macam tadi juga. Okey, dari dapatlah 4 bit. Macam tu. Okey, kalau tak ada, saya rasa itu je lah untuk lab kali ni. Alright, yang lain tu awak boleh cuba untuk buat subtractor sendiri. Subtractor pun sama juga dengan full adder, tapi yang macam saya ajar sebelum ni, dia ada subtractor ni kita boleh buat dengan menggunakan full adder. Kita boleh buat penambahan menggunakan full adder. Okey, itu saja untuk lab kali ni. Assalamualaikum. Harap-harap awak semua dapat manfaat lah daripada apa yang saya buat ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.